Penterjemah Anda menipu. Pelayan wanita itu membisikkan kata-kata itu ke telinga CEO jutawan itu, di tengah-tengah restoran, di tengah-tengah rundingan. Kontrak dalam bahasa Jerman itu hampir ditandatangani. Semuanya kelihatan sempurna, tetapi ayat itu mengubah segalanya. Dato' Imran Razali tiba di restoran beberapa menit sebelum waktu yang ditetapkan, bukan karena gelisah, tetapi karena kawalan. Dia selalu suka berada di tempat-tempat sebelum ia penuh. Dengan itu, dia dapat memerhati, memahami suasana, mengukur orang. Restoran itu canggih, senyap, jenis tempat di mana segala-galanya kelihatan terlalu mahal untuk disentuh tanpa berhati-hati. Bagi Dato' Imran, itu hanyalah latar. Yang penting ada di dalam beg kulit yang dipegangnya di tangan kanan. Dia duduk di meja yang ditempah berdekatan tingkap. Pemandangan menunjukkan kota Kuala Lumpur yang bergerak. Kereta-kereta lalu lalang, orang-orang tergesa-gesa. Keputusan-keputusan diambil di tempat-tempat yang tidak kelihatan. Dia membuka begnya dengan tenang. Kontrak itu ada di situ, tebal, dalam bahasa Jerman. Musika, sebuah perjanjian yang telah dibincangkan selama berbulan-bulan dan yang boleh membawa syarikatnya ke tahap yang baru. Dato' Imran tidak berbahasa Jerman, tidak pernah perlu. Dia selalu bergantung kepada profesional untuk itu. Penterjemah sudah ada di lokasi, seorang lelaki berpakaian kemas, postur santai, keyakinan yang hampir berlebihan. Dia menyapa Dato' Imran dengan tegas. Duduk tanpa menunggu jemputan dan mula bercakap sebelum sesiapapun bertanya. Dia mengulas tentang kesesakan lalu lintas, tentang bandar, tentang betapa cerewetnya pelabur. Dato' Imran mendengar dalam diam. Semua keyakinan itu tidak mengganggunya, sebaliknya, ia kelihatan sebagai tanda kecekapan. Mereka akan tiba sebentar lagi, kata penterjemah itu. Encik Tan menghuat. Semuanya sudah seiring. Dato' Imran mengangguk, menutup begnya, dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia suka meja yang bersih, teratur, tanpa terlalu banyak objek. Baginya, kejelasan bermula di ruang itu. Dia hanya memesan air. Encik Tan memesan wine. Pelayan wanita itu, Anya Krishnan, mendekat dengan langkah-langkah yang berhati-hati. Muda, uniform sederhana, postur yang betul. Dia menghidangkan air, menyusun gelas, dan bertanya jika mereka ingin sesuatu yang lain. Suaranya perlahan, profesional, hampir neutral. Dato' Imran menjawab dengan anggukan pendek. Tiada sebab untuk lebih. Anya beredar tanpa tergesa-gesu. Dia sudah terbiasa menjadi sebahagian daripada persekitaran. Dia belajar awal bahwa di tempat seperti itu, semakin kurang dia diperhatikan, semakin baik. Dia memerhatikan segalanya tanpa kelihatan hadir. Dia berjalan ke meja lain, mengambil pesanan, kembali ke kaunter. Pelabur tiba tidak lama kemudian. Salam formal, jabat tangan, senyuman terkawal. Bahasa Jerman mula mendominasi meja. Musika Encik Tan secara semula jadi mengambil peranan sebagai perantara, mengulangi dalam bahasa Melayu apa yang dikatakan dalam bahasa Jerman. Dato' Imran mendengar dengan teliti, musica mengikut rentak perbualan. Semuanya kelihatan berjalan seperti yang diharapkan. Anya kembali dengan wine. Dia menghidangkan tetamu terlebih dahulu, kemudian Dato' Imran, dan akhirnya Encik Tan. Sambil dia membongkok untuk mencapai gelas, dia terdengar kata-kata terpisah dalam bahasa Jerman. Tiada yang lengkap, tiada yang jelas, hanya serpihan. Dia tidak bertindak balas, terus bekerja. Perbualan berlangsung, mereka bercakap tentang tempo, penghantaran, komitmen. Encik Tan menterjemah dengan lancar, menggunakan nada yang yakin, kadang-kadang terlalu yakin. Dato' Imran membuat catatan ringkas. Dia tidak memahami bahasa asal, tetapi dia memahami rundingan. Dia mempercayai proses itu. Ia sentiasa berfungsi begitu. Anya lalu semula di meja, mengumpul gelas kosong. Dia mendengar frasa lain dalam bahasa Jerman. Kemudian satu lagi. Itu bukan perkataan yang sukar. Ia adalah biasa, dikenali, digunakan dalam konteks serius. Dia merasakan sedikit ketidakselesaan, tetapi menepis pemikiran itu. Bukan tugasnya untuk mentafsir perbualan orang lain. Dia kembali ke kaunter dan menyusun pinggan. Restoran itu penuh sekarang, tetapi meja Dato' Imran kekal dalam semacam kesunyian tersendiri, kesunyian kepentingan. Semuanya di situ kelihatan dikira, diukur, terkawal. Dato' Imran memerhatikan pelabur. Gerak isyarat terkawal, pandangan yang tajam. Tiada permusuhan maupun semangat yang berlebihan. Ia adalah perjanjian profesional, tidak lebih. Dia suka itu. Urusan yang jelas, tanpa drama. Encik Tan terus bercakap, kadang-kadang mengambil terlalu banyak ruang dalam perbualan. Menyampuk, menjelaskan, meringkaskan. Dato' Imran tidak melihat masalah,
Itu adalah peranannya, menterjemah, menyesuaikan, memudahkan. Anya kembali untuk menghidangkan hidangan. Musica semasa dia meletakkan kutleri, dia terdengar lagi bahasa Jerman itu. Kali ini, frasa itu terlalu lengkap untuk diabaikan. Ia bukan sesuatu yang teknikal, ia adalah nada, satu beban, musika. Dia merasakan badannya bertindak balas sebelum dia sempat berpikir. Namun, dia mengekalkan wajah neutral dan beredar. Dia menarik nafas dalam-dalam di belakang counter. Dia coba menumpukan perhatian kepada kerja. Dia tidak mahu mencipta cerita di kepalanya sendiri. Berapa kali dia tidak faham perkara di luar konteks. Berapa kali dia tersilap. Perbualan diteruskan. Encik Tan bercakap dengan semula jadi. Pelabur mendengar dengan teliti. Dato' Imran kekal tenang, yakin. Tiada apa-apa yang menunjukkan masalah. Anya memerhati dari jauh, bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana kebiasaan. Dia dibesarkan di sebuah rumah di mana mendengar, di mana bahasa Jerman tidak digunakan untuk perkara remeh. Ia selalu muncul apabila sesuatu yang serius perlu dikatakan. Itu terpahat dalam dirinya, walaupun tanpa disedari. Di meja, Dato' Imran menutup bagnya seketika, mendengar dengan teliti salah seorang pelabur. Encik Tan menterjemah dengan cepat. Dato' Imran mengangguk. Semuanya kelihatan teratur. Musika Anya merasakan ketidakselesaan kembali lebih kuat. Namun, dia tidak melakukan musika apa-apa. Bukan masanya. Mungkin tidak akan pernah. Restoran itu terus beroperasi. Pinggan datang dan pergi. Perbualan sampingan berlaku. Tetapi meja itu kekal dalam fokus yang tidak kelihatan. Sebuah kontrak penting, orang penting, keputusan penting. Dato' Imran tidak syak apa-apa. Dia mempercayai proses itu. Mempercayai penterjemah. Mempercayai pengalamannya sendiri. Anya terus di situ, hampir tidak kelihatan. Menjalankan tugasnya, mendengar serpihan, menyimpan perasaan, tanpa mengetahui bahwa di tempat yang sama itu, pada masa lain, segalanya akan berubah. Buat masa ini, tiada apa-apa yang berlaku musika, dan disebabkan itu, segalanya masih akan berlaku. Anya melintasi dewan dengan dulang seimbang di lengan kirinya. Hidangan panas, gelas tersusun, langkah-langkah terkawal. Dia belajar awal untuk berjalan tanpa mengambil ruang di restoran. Musika itu membuat perbezaan. Sesiapa yang menarik perhatian terlalu banyak akhirnya didengari. Dan didengari di situ jarang sekali merupakan perkara yang baik. Meja Dato' Imran terus musika utuh. Susunan yang sama, orang yang sama. Encik Tan bercakap tanpa henti, membongkok ke hadapan seperti seseorang yang memimpin perbualan. Pelabur mendengar dengan teliti. Dato' Imran mengekalkan postur yang teguh, tangan disandarkan di atas meja, pandangan terus. Dia kelihatan selesa, menguasai keadaan. Anya menghidangkan salah satu hidangan dan beredar. Dia tidak terus memerhati, tidak pernah. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia mendengar satu frasa dalam bahasa Jerman, keluar lebih kuat daripada biasa. Bukan sepenuhnya hanya permulaannya, cukup untuk mengenali nada. Dia tidak bertindak balas. Dia terus ke counter, mencatat pesanan lain, kembali ke dewan. Restoran itu penuh, gelak ketawa di beberapa meja, perbualan kuat di meja lain, tetapi meja itu kekal terasing, seolah-olah dikelilingi oleh gelembung yang tidak kelihatan. Encik Tan ketawa, bercakap cepat, menterjemah cepat. Anya lalu semula, kini dengan air. Apabila mendekat, dia mendengar frasa lain dalam bahasa Jerman, kali ini lebih panjang. Pelabur bercakap dengan tenang, nadanya tidak ringan. Musika Encik Tan menjawab dalam bahasa Melayu, dengan kata-kata yang terlalu lembut. Anya merasakan sedikit sesak di dada. Dia berhenti selama setengah saat, cukup untuk meletakkan gelas dengan betul di atas meja. Tiada siapa yang perasan. Dia kembali ke kawasan sokongan, mengambil kain bersih, membersihkan permukaan yang sudah bersih. Dia perlu menjaga tangannya sibuk. Ketika dia kecil, dia duduk di lantai dapur sementara neneknya mengacau kopi di dapur. Nenek moyangnya duduk di meja, tangan bersilang, memandang ke tingkap. Apabila mereka mula bercakap dalam bahasa Jerman, Anya tahu bukan masanya untuk bermain. Dia tidak perlu memahami semuanya, cukup mendengar caranya. Bahasa itu datang lebih keras, musika ayatnya pendek, kesunyiannya panjang. Di restoran, bunyi itu sama. Anya kembali ke dewan dengan pesanan lain, lalu berdekatan meja itu lagi. Encik Tan menyampuk pelabur di tengah-tengah percakapan. Menterjemah sesuatu dengan cepat, musika dipendekkan. Dato' Imran membuat catatan ringkas di atas kertas. Dia merasakan ketidakselesaan semakin bertambah, tetapi terus berjalan. Seorang rakan sekerja berselisih dengannya di koridor. Meja besar hari ini,
Komennya perlahan. Anya mengangguk. Pelanggan penting nampaknya. Rakan sekerja itu mengangkat bahu dan berlalu. Baginya itu hanyalah satu lagi meja menuntut. Bagi Anya, bukan lagi. Dia mendekat lagi. Kini untuk mengumpul pinggan kosong. Pelabur bercakap dalam bahasa Jerman, menggunakan perkataan yang Anya kenal dengan baik. Ia bukan jarang. Ia biasa di rumah. Ia selalu muncul apabila seseorang memberi amaran tentang risiko. Encik Tan menterjemah seolah-olah ia hanyalah butiran teknikal. Musica Anya merasakan perutnya memulas. Dia tidak berfikir tentang kontrak, tidak berfikir tentang uang. Dia teringat neneknya, berkata bahwa perkataan itu tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa akibat. Dia mengumpul pinggan dengan berhati-hati. Salah seorang pelabur memerhatikannya seketika. Anya mengekalkan wajah neutral, tidak mengalihkan pandangan, tidak tersenyum, tidak menunjukkan apa-apa. Dia kembali ke kaunter. Pengurus lalu di sebelahnya tergesa-gesa. Berhati-hati di meja itu, katanya. Tidak boleh ada kesilapan. Ya, jawab Anya. Silap? Perkataan itu terus bergema. Dia memerhati dari jauh. Encik Tan kini lebih banyak membuat gerak isyarat, bercakap kuat, ketawa. Dato Imran kekal serius, mendengar, kadang-kadang bertanya soalan. Encik Tan menjawab terlalu cepat. Frasa lain dalam bahasa Jerman melintasi dewan. Kali ini, Anya mengenali dua perkataan berturut-turut. Nada itu tidak sepadan dengan senyuman Encik Tan. Dia menggenggam kain di tangannya. Ketika dia kecil, nenek moyangnya selalu berkata bahwa perkara tertentu dikatakan dalam bahasa Jerman semata-mata supaya anak-anak tidak faham. Musica. Tetapi Anya cukup faham. Dia sentiasa faham. Dia tidak pernah menganggapnya penting. Hingga sekarang. Dia lalu sekali lagi di meja menghidangkan kopi. Pelabur bercakap perlahan. Encik Tan menterjemah cepat. Dato Imran mengangguk. Anya hampir tersandung ketika beredar. Dia mendapatkan semula keseimbangan sebelum sesiapa perasan. Jantungnya berdegup laju. Bukan karena takut jatuh. Karena perkara lain, dia bersandar seketika berhampiran dapur. Bunyi pinggan membantu menyembunyikan pemikiran. Dia tidak mahu campur tangan. Tidak mahu menimbulkan masalah. Dia tahu bagaimana keadaan berfungsi. Orang seperti dia tidak dipanggil untuk memberi pendapat, tetapi itu bukan pendapat. Musika Encik Tan membuat jenaka. Pelabur tersenyum tipis. Dato Imran tidak tersenyum. Anya kembali musica ke dewan. Perbualan diteruskan. Kontrak kekal terbuka di atas meja, pen tersusun, semuanya sedia untuk diteruskan. Dia mendengar frasa lain. Kali ini tiada keraguan. Nadanya adalah amaran. Encik Tan menterjemah seolah-olah ia adalah formality. Anya merasakan wajahnya panas. Dia melihat sekeliling. Tiada siapa yang kelihatan perasaan apa-apa. Bagi semua di situ, bahasa itu hanyalah bunyi asing. Baginya ia adalah amaran. Dia teringat neneknya, teringat nenek moyangnya, teringat bagaimana mereka tidak pernah belajar bahasa itu, tetapi tahu menggunakannya pada masa yang tepat. Dia teringat bagaimana mereka tidak pernah memberitahunya bahwa itu mungkin berguna. Anya merasakan beban di bahunya. Dia belum tahu apa yang akan dilakukannya. Mungkin dia tidak akan melakukan apa-apa. Mungkin dia tersilap. Mungkin ia hanya kebetulan. Tetapi perasaan itu tidak hilang. Dia terus di situ menghidangkan, membersihkan, mendengar. Musica, bahasa yang tiada siapa lagi yang kelihatan mendengar terus bercakap dan Anya terus mendengar. Anya berhenti berhampiran pintu dapur apabila dia mendengar perkataan itu lagi. Kali ini ia datang jelas, musica sepenuhnya, tiada keraguan. Pelabur bercakap dengan berhati-hati, seperti orang yang mengukur setiap suku kata. Encik Tan menjawab terlalu cepat. Dia tidak perlu menterjemah perkataan demi perkataan. Maksudnya datang bersama. Itu bukan butiran teknikal, itu adalah syarat, itu adalah risiko, itu adalah sesuatu yang di rumah tidak pernah terlepas pandang. Encik Tan ketawa. Anya merasakan perutnya memulas. Dia kembali ke kaunter dan berpura-pura menyusun pesanan. Namun, pikirannya jauh dari situ. Pela pertama kali sejak dia mula bekerja di restoran itu, dia tidak dapat mengabaikan apa yang didengarnya, bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana kini dia cukup faham untuk tahu bahwa ia tidak relevan. Pelabur mula bercakap lagi, menggunakan perkataan lain yang dikenali. Ia tidak rumit, ia biasa. Ia selalu muncul apabila seseorang bercakap tentang kerugian, tentang had, tentang sesuatu yang tidak boleh diundurkan kemudian. Encik Tan menterjemah seolah-olah ia fleksibel. Anya mengetatkan jarinya ke kaunter. Dia teringat neneknya berkata dalam bahasa Jerman bahwa perkara tertentu hanya kelihatan kecil sehingga saat ia melepasi batas. Dia teringat nenek moyangnya menampar meja apabila seseorang cuba melembutkan sesuatu yang terlalu serius.
Di restoran tiada siapa yang menampar meja. Encik Tan bercakap kuat sekarang, yakin, menyampuk pelabur dengan semula jadi, mengambil alih perbualan. Dato' Imran mendengar. Kadang-kadang dia mengerutkan dahi, tetapi tetap atento. Anya lalu semula di meja, mengumpul napkin. Encik Tan melemparkan pandangan cepat, tidak sabar, seolah-olah kehadirannya mengganggu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya terus bercakap. Dia mendengar frasa lain, lebih panjang. Kali ini tiada keraguan sama sekali. Itu mentakhrifkan tanggung jawab, mentakhrifkan kawalan, mentakhrifkan siapa yang akan rugi jika sesuatu tidak kena. Encik Tan menterjemah seolah-olah ia hanyalah formaliti undang-undang. Anya merasakan jantungnya berdegup kencang. Kini bukan lagi hanya perasaan, bukan lagi hanya ingatan, ia adalah pemahaman. Dia tahu dia tidak menguasai bahasa itu. Dia tahu dia tidak tahu istilah teknikal, tetapi dia juga tahu apabila seseorang sedang menghilangkan beban sesuatu yang tidak sepatutnya dihilangkan. Dia kembali ke dapur dengan langkah pendek, bersandar berhampiran singki. Bunyi air membantu menyembunyikan kesunyian di dalam kepalanya. Dia terfikir untuk pergi, terfikir untuk meminta ditukar bahagian. Dia terfikir untuk berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia terfikir tentang pekerjaannya. Dia memerlukan pekerjaan itu, memerlukan shift itu, memerlukan gaji itu. Dia tidak mampu untuk menimbulkan masalah dengan pelanggan penting. Dia tidak boleh campur tangan dalam perbualan yang bukan urusannya. Pengurus lalu di sebelahnya, berhati-hati, katanya. Mereka mungkin meminta lebih banyak wine? Ya, jawab Anya. Dia kembali ke dewan dengan botol. Apabila mendekat, dia mendengar pelabur mengatakan sesuatu dalam bahasa Jerman, kini dengan nada yang lebih tegas. Ia bukan lagi cadangan, ia adalah amaran. Encik Tan menterjemah dengan senyuman. Dato' Imran bertanya soalan pendek. Encik Tan menjawab tanpa berunding dengan pelabur. Anya perasan, itu tidak terlepas pandang baginya. Dia menghidangkan wine. Encik Tan tidak mengucapkan terima kasih, hanya terus bercakap. Anya beredar dan merasakan campuran ketakutan dan kemarahan. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk apa yang berlaku di situ, di hadapan semua orang, tanpa sesiapa perasan. Dia mula menyusun kepingan teka-teki. Dia tidak tahu butiran, dia tidak tahu nombor, tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang penting sedang dicairkan, bahwa klausa berat sedang dibentangkan sebagai sederhana, bahwa seseorang sedang memimpin perbualan itu lebih daripada yang sepatutnya. Encik Tan, dia bergerak seperti pemilik meja, membetulkan, menyesuaikan, memotong ucapan, memilih apa yang hendak diterjemah dan bagaimana menterjemah, dan dia melakukannya dengan terlalu yakin. Hanya teringat bagaimana di rumah bahasa Jerman tidak pernah digunakan untuk menipu, ia digunakan untuk memberi amaran, untuk melindungi, untuk mengelakkan kesilapan. Di situ ia digunakan sebaliknya. Dia merasakan keinginan untuk pergi ke meja, merasakan keinginan untuk mengatakan sesuatu, tetapi image pengurus, pekerjaan, gaji, datang bersama. Ketakutan cepat menguasai. Dia bukan sesiapa di situ. Dato' Imran adalah CEO. Pelabur adalah orang asing penting. Encik Tan adalah profesional yang diupah. Dia hanyalah pelayan wanita. Siapa yang akan mempercayainya? Dia mendengar frasa lain. Kali ini dia tidak perlu berfikir. Itu mengubah segalanya. Musica, Encik Tan menterjemah dengan cara yang samar-samar, hampir umum. Anya merasakan seram sejuk di belakangnya. Dia beredar dari meja dan pergi ke hujung dewan. Dia bersandar di dinding seketika, berpura-pura memerhatikan meja lain. Jantungnya berdegup kencang. Dia belum tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia berdiam diri, sesuatu yang serius akan diputuskan di situ, tanpa kebenaran, sepenuhnya berada di atas meja. Perbualan menuju ke penutup. Musica, Encik Tan mula bercakap tentang langkah seterusnya, tentang penandatanganan, tentang jadwal waktu. Anya menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai tempat dalam perbualan itu. Dia hanya mempunyai apa yang didengarnya, dan kini dia tahu dengan tepat apa maksudnya. Meja itu terlalu teratur, kertas tersusun, pen diletakkan dengan berhati-hati, gelas penuh lagi. Encik Tan bercakap seolah-olah dia sudah mengakhiri perkara itu. Nada itu adalah seperti orang yang memimpin ke penghujung. Anya perasan sebelum sebarang perkataan diucapkan. Pelabur bercakap dalam bahasa Jerman sekali lagi, tanpa berdolak-dalih. Ia bukan lagi amaran, ia adalah kenyataan. Jenis frasa yang di rumah diikuti dengan kesunyian selepas itu. Encik Tan menterjemah dengan cepat, memotong beban frasa itu separuh.
Dato Imran mengangguk. Itu sudah cukup. Musica hanya merasakan badannya bertindak balas sebelum kepalanya memutuskan. Satu langkah, kemudian satu lagi. Dulang itu ringan, hanya cawan kosong. Dia berjalan ke arah meja, seperti yang sering dilakukannya setiap hari. Tiada gerak isyarat yang berbeza, tiada tergesa-gesa. Encik Tan terus bercakap. Dia mendekat dari sisi Dato Imran, membongkok cukup untuk mencapai meja, seperti orang yang akan mengumpul sesuatu. Bau kopi masih ada di situ. Bunyi restoran terus normal, tiada siapa yang memberi perhatian. Hanya mendekat cukup rapat sehingga hanya Dato Imran dapat mendengar. Penterjemah Anda menipu. Dia tidak menjelaskan, tidak mengulang, tidak meninggikan suara, tidak menunggu jawaban, meluruskan badannya, mengumpul cawan, dan beredar. Dunia tidak berhenti. Restoran itu terus beroperasi. Seseorang ketawa di meja lain. Musica, seorang pelayan, lalu tergesa-gesa di belakangnya. Tiada apa-apa yang berubah bagi pemerhati luar. Tetapi di meja itu udara menjadi berbeza. Musica. Dato Imran tidak bergerak serta-merta, tidak memandang Anya, tidak bertindak balas, hanya kekal tidak bergerak seketika lebih lama daripada biasa. Encik Tan terus bercakap tanpa menyedari. Anya merasakan kakinya bergetar apabila dia membelakangi. Dia berjalan ke kaunter dengan langkah-langkah terkawal. Tangannya sejuk, jantungnya berdegup terlalu kencang untuk rentak dewan. Dia tahu apa yang baru dilakukannya. Dia juga tahu tiada jalan pulang. Encik Tan menghabiskan ayatnya dan tersenyum. Mengharapkan persetujuan. Dato Imran mengambil masa untuk menjawab. Dia menutup bagnya dengan tenang. Tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk mengganggu aliran. Ulang, katanya. Musika, dalam bahasa Melayu. Encik Tan berkelip terkejut. Tentu, Musika menyesuaikan posturnya. Saya sedang menjelaskan bahwa, ulang apa yang dia katakan. Dato Imran menyampuk sambil menunjuk kepada pelabur. Pelabur bercakap lagi dalam bahasa Jerman, perlahan. Encik Tan menterjemah. Musica, Dato Imran mendengar tanpa mencatat apa-apa, hanya memerhati. Anya dari kaunter mengikuti segalanya, berpura-pura membersihkan gelas. Dia tidak memandang terus ke meja, tetapi mendengar setiap perubahan nada. Encik Tan mula membenarkan dirinya lebih daripada sebelumnya. Menambah perkataan, menyesuaikan frasa. Dato Imran mendengar dalam diam. Sekali lagi, pintanya kini dalam bahasa Jerman yang mudah, dipelajari dari perjalanan lama. Satu perkataan terpisah, satu ujian. Pelabur menjawab. Encik Tan menterjemah terlalu cepat. Dato Imran mengangkat matanya buat pertama kali. Bukan kepada Anya, kepada Encik Tan. Mari kita perlahan-lahan, katanya, tanpa tergesa-gesa. Encik Tan mengangguk, tetapi senyuman itu tidak sama lagi. Dia melalukan tangannya di kolar, Musica, minum seteguk wine, bercakap kurang. Anya merasakan beban keputusan itu jatuh di bahunya. Kini hanya menunggu. Tiada apa lagi yang boleh dilakukannya. Tiada guna menyesal. Dia beredar ke hujung dewan apabila pengurus mendekat. Apa yang awak katakan di sana? Tanyanya perlahan. Anya menelan ludah. Tiada apa-apa yang serius, jawabnya. Hanya memberitahu tentang kopi. Pengurus mengerutkan dahinya curiga, tetapi tidak mendesak. Meja itu terlalu penting untuk menimbulkan kekecohan. Encik Tan kini bercakap dengan lebih berhati-hati. Pelabur bertukar pandangan ringkas. Dato Imran bertanya soalan objektif, satu demi satu. Anya memerhati dari jauh, merasakan masa berlalu perlahan. Dia tahu dia mungkin dipecat malam itu. Dia tahu dia mungkin dipanggil. Di soal siasat, didedahkan, dia tahu mungkin tiada siapa yang akan mempercayainya. Namun, Musika dia tidak menyesal. Encik Tan cuba menamatkan perbualan lebih dari sekali, bercakap tentang jadwal waktu, tentang penanda tanganan. Dato Imran menutup bagnya sepenuhnya. Mari kita tangguhkan ke hari lain, katanya. Encik Tan membulatkan matanya. Tetapi semuanya sudah siap, jawabnya cepat. Hanya formaliti sekarang. Tidak, kata Dato Imran, tegas. Bukan. Kesunyian yang berlaku adalah pendek, Musica tetapi berat. Pelabur saling berpandangan. Encik Tan membuka mulut untuk bercakap dan menutupnya semula. Anya merasakan udara menjadi lebih pekat. Dato Imran bangun dengan tenang, mengucapkan terima kasih kepada pelabur, memohon maaf atas penangguhan. Musica berkata dia akan menghubungi mereka. Encik Tan cuba mengikut. Dato Imran tidak menjawab. Musica hanya mengemas meja selepas mereka beredar. Tangannya kurang bergetar sekarang. Ketakutan masih ada, tetapi ada sesuatu yang berbeza bercampur dengannya, kesedaran.
Dia tidak tahu apa yang akan berlaku selepas itu. Dia tidak tahu sama ada dia akan dipanggil, dia tidak tahu sama ada dia akan kehilangan pekerjaan. Dia hanya tahu bahwa pada masa itu, dia telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Restoran itu kembali ke rentak normal, meja-meja lain, pesanan-pesanan lain, malam biasa. Tetapi bagi Anya frasa itu masih bergema, pendek, langsung, tiada jalan pulang. Dan segalanya dari situ mula berubah. Dato' Imran tidak pulang terus ke rumah malam itu. Dia keluar dari restoran seperti biasa dia keluar dari persekitaran penting, tanpa menunjukkan tergesa-gesa, tanpa memberi penjelasan, tanpa menoleh ke belakang. Dia menyapa pelabur dengan sopan santun yang terkawal, mengabaikan Encik Tan apabila dia cuba mendekat lagi dan masuk ke dalam kereta dengan wajah neutral yang sama seperti biasa, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tidak kena. Perjalanan ke pejabat dilakukan dalam diam. Tiada panggilan, tiada musik, hanya bunyi enjin yang berterusan dan pemikiran yang berkeras untuk kembali ke titik yang sama. Suara perlahan, tegas, tanpa getaran. Penterjemah Anda menipu. Bukan kandungan frasa itu yang paling mengganggunya. Ia adalah ketiadaan minat di dalamnya. Tiada permintaan, tiada drama, tiada cubaan untuk meyakinkan, hanya amaran, tegas, tepat, seperti orang yang tahu dia tidak akan didengari, tetapi tetap bercakap. Dato' Imran meletak kereta di tempat letak kereta persendirian dan naik sendirian. Bangunan itu hampir kosong, beberapa lampu menyala. Jenis kesunyian yang hanya wujud selepas keputusan penting telah ditangguhkan. Dia masuk ke pejabatnya sendiri. Dia meletakkan jaketnya di kerusi dan berdiri beberapa saat memandang ke meja. Kontrak itu masih ada di situ. Dia tidak membukanya serta-merta. Duduk, menyilangkan tangan, menarik nafas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, Dato' Imran mempercayai dua perkara di atas segalanya, nombor dan orang teknikal. Dia selalu percaya bahwa bahaya datang dari emosi, bukan dari profesional yang terlatih. Dan Encik Tan adalah tepat seperti itu, berpengalaman, disyorkan, terlalu yakin. Ingatan tentang restoran itu kembali dengan lebih jelas kini. Soalan-soalan mudah, jawaban yang terlalu panjang, tergesa-gesa untuk memimpin, ketidakselesaan yang jelas apabila Dato' Imran meminta klausa diulang. Tiada yang keterlaluan, tiada yang jelas, tetapi cukup untuk meninggalkan keretakan. Dia menghidupkan komputer dan membuka kontrak. Kali ini bukan untuk meneruskan, tetapi untuk memerhati. Dia membaca dengan tenang. Dia tidak memahami bahasa Jerman teknikal, tetapi dia memahami musika struktur, urutan, rentak. Dan ada sesuatu yang tidak sejajar, bukan dalam teks, tetapi dalam pengarahan. Dia mengangkat telepon. Panggil bahagian undang-undang esok pagi, katanya kepada pembantu dengan nada neutral. Saya mahu analisis bebas kontrak itu, secara rahasia, tanpa hebahan. Ada urgensi khusus, tanyanya hanya untuk ketepatan. Jawab, tanpa gangguan. Dia menutup telepon. Keesokan paginya, dia tiba lebih awal daripada biasa. Syarikat itu masih bangun apabila dia sudah duduk menyemak email lama yang berkaitan dengan rundingan. Tiada apa-apa yang menarik perhatian, tiada kesilapan yang jelas. Jenis perangkap yang hanya berfungsi kerana ia kelihatan bersih. Bahagian undang-undang masuk tidak lama kemudian. Saya mahu awak semak ini seolah-olah awak tidak tahu apa-apa, kata Dato' Imran sambil menolak kontrak di atas meja. Dan saya mahukan terjemahan selari teknikal, baris demi baris. Hari ini, tanya peguam itu. Jangan tergesa-gesa, jawab Dato' Imran. Tetapi tanpa kecuaian, peguam itu mengangguk dan keluar. Hari berlalu dengan rentak yang pelik. Dato' Imran menghadiri mesyuarat, menandatangani dokumen kecil, membalas mesej, tetapi fikirannya tidak menjauh, bukan dari kontrak, tetapi dari pelayan wanita itu. Dia cuba merasionalisasi. Dia memberitahu dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan, bahwa otak manusia mencari corak di mana tiada, bahwa tidak masuk akal seorang gadis muda yang menghidangkan meja, mengenal pasti sesuatu yang terlepas pandang oleh pelabur dan profesional. Namun keresahan itu tetap ada. Pada lewat petang, telepon berdering. Dato' Imran, kata suara peguam itu, lebih terkawal daripada biasa. Kami masih menganalisis, tetapi ada sesuatu yang perlu saya beritahu Anda. Dato' Imran meluruskan badannya di kerusi. Beritahu, ada klausa yang tidak sepadan dengan pengarahan yang telah dibuat. Musica jelasnya. Tiada yang eksplisit, tetapi kesan praktikalnya berbeza daripada apa yang dibentangkan secara lisan. Kesunyian di hujung talian berlarutan. Berbeza bagaimana, tanya Dato' Imran. Sekiranya berlaku perselisihan operasi, kata peguam itu, kawalan keputusan bertukar tangan untuk tempoh tertentu.
Dato' Imran menutup matanya seketika. Adakah ini disebut? Tanyanya. Tidak seperti yang tertulis, jawab peguam itu. Dan jika ia diterapkan, ia akan menyebabkan kerugian strategik yang ketara. Dato' Imran tidak menjawab serta-merta. Teruskan, katanya, musika, akhirnya. Kami sedang meminta terjemahan kedua dari luar, tambah peguam itu. Tetapi ini sudah membunyikan amaran. Dato' Imran menutup telepon tanpa mengucapkan terima kasih, berdiri tidak bergerak, memandang ke kota melalui tingkap. Lampu mula menyala di bawah, satu persatu. Dia merasakan sesuatu yang jarang, bukan kemarahan, tetapi kesejukan. Frasa itu kembali kini dengan beban yang berbeza. Penterjemah, Anda menipu. Ia bukan lagi amaran terpisah, ia adalah titik permulaan. Dia mengambil kontrak itu lagi, bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan gelisah, tetapi dengan kaedah yang sama, yang membawanya ke situ. Dia belum tahu saiz perangkap itu, dia tidak tahu siapa yang terlibat, dia tidak tahu sejauh mana ia pergi, tetapi dia tahu satu perkara, seseorang cuba memimpinnya dan seseorang terlalu tidak mungkin untuk diabaikan, melihatnya terlebih dahulu. Dato' Imran bersandar di kerusi selama 2 hari. Itu adalah masa yang dia berikan kepada dirinya sendiri, 2 hari untuk memastikan, untuk mengesahkan, untuk memahami. Dan sementara itu, satu soalan berulang-alik, senyap, mengganggu. Berapa kali dia mempercayai suara-suara keras dan mengabaikan mereka yang bercakap perlahan. Hari kedua bermula dengan kesunyian. Tiada panggilan dari pelabur, tiada mesej dari penterjemah, tiada cubaan untuk menekan. Jenis ketenangan yang tidak menenangkan, hanya menyembunyikan. Dato' Imran tiba awal, sekali lagi, lebih awal daripada mana-mana eksekutif lain, bukan kerana gelisah, tetapi kerana kaedah. Dia tahu bahwa keputusan penting tidak diumumkan. Ia terungkap sedikit demi sedikit. Bahagian undang-undang sudah berada di bangunan. Kami menerima terjemahan luar, kata peguam itu sebaik sahaja Dato' Imran masuk ke pejabat. Bebas, teknikal, tanpa hubungan dengan mana-mana pihak yang terlibat. Dan, tanya Dato' Imran tanpa berdolak dalih. Peguam itu membuka bagnya dengan berhati-hati. Tiada dramatisasi dalam gerak isyaratnya. Itu sahaja sudah menjadi tanda. Kontrak itu tidak menyalahi undang-undang, mulanya. Ia lebih buruk daripada itu. Ia bijak. Dato' Imran kekal dalam diam. Klausa-klausa itu digubal untuk kelihatan seimbang, sambung peguam itu. Tetapi dalam praktiknya, ia memindahkan kuasa membuat keputusan pada saat-saat kritikal. Tiada yang serta-merta, tiada yang eksplisit, hanya apabila sudah terlambat. Adakah ini dikatakan di meja? Tanya Dato' Imran. Tidak, jawab peguam itu. Ia dilembutkan, disesuaikan. Beberapa perkataan utama telah ditinggalkan dalam terjemahan lisan. Dato' Imran Musika menyandarkan siku di atas meja. Sahkan, katanya, bahwa terjemahan lisan berbeza dari teks asal. Peguam itu mengangguk di titik-titik strategik. Ya, Dato' Imran menutup bagnya. Tiada letupan, mahupun kejutan yang kelihatan, hanya pengesahan. Saya mahu semuanya didokumentasikan, katanya, baris demi baris, perbandingan. Dan saya mahu tahu berapa lama penterjemah ini bekerja dengan kumpulan ini. Kami sedang menyiasat itu, jawab peguam itu. Ada kekerapan. Perkataan itu tergantung di udara. Kekerapan. Dato' Imran keluar dari pejabat tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berjalan di koridor panjang syarikat, mengabaikan sapaan automatik. Fikirannya berfungsi secara berlapis, seperti selalu berfungsi dalam krisis sebenar. Bukan hanya kontrak yang terjejas, ia adalah kepercayaan yang dimanipulasi. Ia adalah seseorang yang bertaruh bahwa dia tidak akan bertanya terlalu banyak soalan. Dan terutamanya ia adalah seseorang yang mengira pada kesunyian mereka yang tidak mempunyai suara. Pada awal petang, dia memanggil penterjemah itu. Saya ingin menjelaskan beberapa perkara, katanya melalui telepon, esok pagi. Di sini. Jawaban datang terlalu cepat. Tentu, Dato' Imran. Saya sedia, yakin, selesa, nada yang sama seperti biasa. Dato' Imran menutup telepon. Dia tidak perlu berkonfrontasi lagi. Kebenaran sudah jelas. Langkah seterusnya bukan menuduh, tetapi memerhati. Sementara itu, Anya terus bekerja. Restoran itu penuh pada hari itu. Makan tengah hari perniagaan, ketawa terkawal, perbualan penting dalam nada rendah. Anya bergerak di antara meja seperti biasa, atento, bijaksana, tidak kelihatan apabila perlu. Tetapi di dalamnya badannya dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak hari meja kontrak itu, tiada apa-apa yang berlaku. Tiada teguran, tiada panggilan, tiada amaran. Kesunyian kini membebani.
Dia bertanya kepada dirinya sendiri sama ada dia telah melakukan perkara yang betul, sama ada dia berlebihan, sama ada dia tersilap tafsir. Ketakutan bukan dari jutawan itu, tetapi dari apa yang akan berlaku selepas itu. Dia tahu jenis tempat itu. Dia tahu bagaimana kesilapan tidak diumumkan. Musika, mereka dihukum dalam diam. Dia menghidangkan kopi, mengumpul pinggan, mengelak memandang ke meja di mana semuanya bermula. Apabila shift berakhir, dia keluar dengan cepat. Seperti biasa, Dato' Imran memerhati dari jauh. Dia tidak pergi ke restoran hari itu secara kebetulan. Dia duduk di meja yang bijaksana, memesan sesuatu yang sederhana, dan berada di situ lebih atento kepada orang daripada persekitaran. Dia melihat Anya bekerja, cara terkawal, penjagaan yang berlebihan, badannya sentiasa selangkah ke belakang, seperti orang yang tidak mahu mengambil ruang. Tiada apa-apa padanya yang meminta perhatian. Namun Musika begitu. Dialah yang perasan apa yang tidak diperhatikan oleh seluruh bilik. Musica. Dia tidak memanggilnya, tidak melambai, tidak mendekat. Belum lagi, pada akhir hari, dia kembali ke pejabat dengan satu lagi kepingan teka-teki yang telah tersusun. Pengesahan datang pada awal malam. Bahagian undang-undang menghantar laporan akhir. Tiada lagi keraguan. Penterjemah itu telah menipu, bukan dalam segala-galanya, bukan secara kasar, tetapi cukup untuk memimpin keputusan, untuk mendapatkan masa, untuk mencipta kebergantungan, untuk memihak kepada kepentingan yang bukan kepentingan Dato' Imran. Dato' Imran membaca dokumen itu sepenuhnya tanpa melangkau satu baris. Kemudian dia menutup file itu. Dia tidak merasa lega. Dia merasakan sesuatu yang lebih berat. Kesadaran bahwa jika dia telah menandatangani malam itu, dia tidak akan menyadari kesilapan itu sehingga terlambat. Dan jika ini tidak dihentikan, tiada siapa yang akan mengambil tanggung jawab. Tiada siapa, kecuali gadis muda yang tidak mempunyai apa-apa untuk diperoleh dengan bercakap. Dia menyandarkan belakangnya ke kerusi. 2 hari. 2 hari sudah cukup untuk mengesahkan segalanya. Kini ada pilihan. Yang pertama adalah berurusan dengan penterjemah. Yang kedua, lebih rumit. Musica adalah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Anya. Bukan sebagai ganjaran impulsif, bukan sebagai isyarat simbolik, Musica, tetapi sebagai akibat sebenar. Dia tidak mahu mencipta cerita yang indah. Dia mahu membetulkan kelemahan struktur, Musica. Dia memandang ke kota. Penipuan itu telah dibuktikan, risiko terkawal, kawalan diperoleh semula. Tetapi yang paling mengganggunya, bukanlah kerugian yang dielakkan, ia adalah soalan yang kini tidak keluar dari kepalanya. Berapa banyak keputusan yang dia ambil sepanjang hidupnya, berdasarkan hanya pada siapa yang bercakap lebih kuat. Keesokan harinya, Anya dipanggil di tengah-tengah shift. Tiada penjelasan, hanya permintaan bijaksana dari pengurus, dengan nada yang terlalu neutral untuk menenangkan. Mereka mahu bercakap dengan awak di luar. Dia merasakan perutnya mengendur. Musika membasuh tangannya dengan lebih berhati-hati daripada biasa, menyesuaikan apronnya, menarik nafas dalam-dalam, memikirkan semua yang mungkin telah dilakukannya salah dalam beberapa hari terakhir, memikirkan amaran itu, memikirkan kesunyian yang datang selepas itu, memikirkan bahwa mungkin dia telah melampaui batas. Dato' Imran sedang menunggu di luar restoran, bersandar di kereta, jauh dari meja. Dia tidak memakai suit, hanya kemeja sederhana, lengan baju dilipat. Namun begitu, posturnya tidak meninggalkan keraguan. Anya mengenalinya serta-merta. Dia berhenti beberapa langkah jauhnya. "Tuan ingin bercakap dengan saya?" Tanyanya dengan suara perlahan. Dato' Imran mengangguk. "Oh ya," jawabnya. "Musica, jika awak ada beberapa menit." Dia mengangguk juga, tidak bertanya mengapa, tidak meminta maaf, hanya berdiri di situ menunggu. "Saya ingin mulakan dengan mengatakan sesuatu, Musica," katanya. "Awak tidak dalam masalah, hanya bernafas sedikit lebih baik, tetapi tidak relaks." "Saya meminta pengesahan bebas kontrak itu," sambung Dato' Imran. "Ia mengambil masa 2 hari, dan mengesahkan apa yang awak katakan." Dia membulatkan matanya tanpa tahu apa yang harus dijawab. Penterjemah itu menipu, katanya tanpa berdolak dalih. "Kesunyian yang berlaku adalah berat. Saya." Anya mula, tetapi berhenti. "Saya tidak pasti sepenuhnya." "Musica, hanya kedengaran salah." "Ia salah," tegas Dato' Imran. "Dan ia tidak jelas." Dia menunduk. "Saya takut untuk bercakap," dia mengaku. "Saya tidak fikir sesiapa akan mendengar saya." "Namun awak bercakap," jawabnya. Anya mengangkat bahu tidak selesa. "Saya tidak memikirkan apa-apa selepas itu," katanya. "Hanya berfikir bahwa
Jika ia salah, sekurang-kurangnya saya dapat tidur. Jika tidak bercakap, tidak. Dato Imran berdiam diri beberapa saat sebelum bertanya, "Bagaimana awak belajar bahasa Jerman?" "Musica." Anya ragu-ragu. Soalan itu tidak kedengaran menuduh, ia kedengaran ingin tahu. "Di rumah," jawabnya, "dengan nenek dan nenek moyang saya." Dia memandangnya dengan teliti. "Mereka orang Jerman?" tanyanya. "Keturunan," jelas Anya. "Nenek moyang saya bercakap hampir sepanjang masa. Nenek saya mencampurkan dengan bahasa Melayu, tetapi apabila ia perkara serius, dia menukar bahasa." Dia tersenyum tipis, tanpa menyadari. "Apabila ada masalah," sambungnya, "apabila ada keputusan sukar, apabila seseorang sakit, mereka bercakap dalam bahasa Jerman." "Jadi awak membesar mendengar itu?" kata Dato Imran. "Ya," jawabnya. "Bukan sebagai pelajaran, tetapi sebagai pergaulan." Dia berhenti sebentar. "Saya tidak pernah fikir ia berguna. Saya selalu fikir ia hanya perkara di rumah." Dato Imran merasakan sesuatu sesak di dada. Bukan emosi yang tidak terkawal, ia adalah pengiktirafan yang lewat. "Awak meminta maaf pada hari itu," komennya, "kerana campur tangan." Anya mengangguk. "Bukan tempat saya," katanya. "Saya menghidangkan meja, bukan kontrak." "Siapa yang memberitahu awak itu?" tanya Dato Imran. "Dia diam. Hidup," jawabnya selepas beberapa saat. Dato Imran menarik nafas dalam-dalam. "Tahukah awak apa yang paling mengganggu saya dalam semua ini?" katanya. "Bukan cubaan penipuan. Ia adalah musisa kesadaran bahawa tiada siapa di meja itu yang bersedia untuk mendengar seseorang seperti awak." Anya tidak menjawab, bukan kerana bersetuju, tetapi kerana tidak tahu bagaimana. "Saya kembali musika ke sini hari ini," sambungnya, "kerana saya perlu faham sama ada apa yang awak lakukan itu kebetulan atau sifat." Dia mengangkat pandangannya. "Bukan keberanian," katanya. "Ia adalah ketidakselesaan." Dato Imran mengangguk perlahan. "Itulah yang kebanyakan orang elak," jawabnya. Mereka diam seketika. Bunyi jauh kota memenuhi ruang di antara mereka. "Saya tidak mahu awak rasa terhutang budi," kata Dato Imran akhirnya. "Dan saya tidak mahu ini menjadi cerita yang indah untuk diceritakan." "Saya tidak mahu itu," jawab Anya cepat. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa betul. Saya tahu," katanya. "Dan itulah sebabnya saya di sini." Dia terus terang. "Saya ingin menawarkan awak satu peluang," katanya. "Bukan sekarang, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai jalan." Dia mengerutkan dahinya. "Peluang jenis apa?" tanyanya. "Jawatan awal di syarikat saya," jawabnya. "Bukan jawatan tinggi, bukan simbolik, kerja sebenar. Dan bersama itu, yuran pengajian dibayar, bahasa, latihan, apa sahaja yang awak pilih untuk kembangkan." Anya mengambil masa untuk menjawab. "Saya tidak mempunyai ijazah," katanya, "tiada resume." "Awak mempunyai kebolehan mendengar," jawab Dato Imran. "Dan perhatian, selebihnya akan dibina." Dia menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana jika saya berkata tidak?" tanyanya. "Awak teruskan hidup awak," jawabnya. "Tanpa hukuman, tanpa tuntutan, tetapi saya lebih suka awak berkata ya." Anya memandang ke lantai, memikirkan neneknya, memikirkan nenek moyangnya, memikirkan berapa kali dia fikir apa yang dia bawa tidak mempunyai nilai sama sekali. "Saya terima," katanya akhirnya. "Tetapi bukan kerana rasa syukur." Dato Imran tersenyum tipis. "Itulah satu-satunya cara yang betul untuk menerima," jawabnya. Dia menghulurkan tangan. Dato Imran bersalaman. "Musika tiada apa-apa yang diumumkan. Tiada apa-apa yang dijanjikan selain yang mungkin." Apabila Anya kembali ke dalam restoran, shift itu kelihatan sama. Meja-meja yang sama, pelanggan yang acuh tak acuh, tetapi dia bukan lagi. Dan Dato Imran juga tidak. Dato Imran tidak mengumumkan apa-apa, tidak memanggil akhbar, tidak membuat pengumuman dalaman, tidak mengubah apa yang berlaku menjadi contoh korporat. Baginya, itu bukan kemenangan, ia adalah pembetulan laluan. Encik Tan disingkirkan secara bijaksana. Tiada kekecohan, tiada penghinaan awam, hanya email pendek, kontrak digantung, akses ditarik balik. Jenis keluar yang tidak menjadi tajuk utama, tetapi mengakhiri kitaran. Musica pelabur Jerman menerima penangguhan itu. Pengesahan bebas mengubah nada perbualan. Kontrak itu ditulis semula, lebih jelas, lebih adil, kurang selesa bagi mereka yang cuba memimpin dalam gelap. Dato Imran kembali ke rutin tanpa hebahan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak kembali ke tempat lama. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mula memerhati lebih, bukan mencari kesilapan, tetapi mencari kesunyian. Dia mula memerhatikan siapa yang masuk dan keluar tanpa dilihat, siapa yang bercakap perlahan, siapa yang disampuk, siapa yang meminta izin terlalu banyak.
Ia adalah ketidakselesaan yang baru, berterusan. Anya mula bekerja di syarikat itu 2 minggu kemudian. Bukan jawatan simbolik, bukan pengumuman. Jawatan sederhana yang berkaitan dengan bahagian pentadbiran, berhampiran aliran dokumen, di mana maklumat mengalir, di mana keputusan bermula kecil. Pada hari pertama, dia tiba terlalu awal. Duduk di kaunter penyambut tetamu beberapa menit sebelum waktu. Beg galas di pangkuan, postur terkawal, pandangan atento. Seperti biasa, apabila dia dipanggil, dia bangun terlalu cepat. "Selamat pagi," katanya ketika masuk. Dato' Imran berdiri di sebelah meja. "Selamat pagi," jawabnya. "Sila duduk." Dia tidak duduk. Dia hanya duduk apabila Dato' Imran memberi isyarat. Badannya masih membawa kebiasaan untuk tidak mengambil ruang. "Musica ini bukan bantuan," katanya terus terang. "Ini adalah permulaan. Awak akan melakukan kesilapan, awak akan belajar dan tiada siapa yang akan menyelamatkan awak dari itu." "Saya Musica tidak berharap untuk diselamatkan," jawab Anya. Dato' Imran mengangguk. "Bagus." Dia bermula tanpa upacara, belajar dengan cepat, tidak bertanya soalan yang tidak perlu. Dia memerhati sebelum bercakap. Apabila bercakap, dia tepat. Beberapa orang hairan. "Siapa dia?" tanya mereka. "Baru," jawab mereka. Hanya itu. Dato' Imran berhati-hati untuk tidak campur tangan. Tidak mengikuti rapat, tidak memuji di khalayak ramai, tidak melindungi, memerhati dari jauh. Anya tidak mahu menjadi pengecualian, dia mahu menjadi mampu. Pada waktu malam dia belajar bahasa Jerman formal, bahasa Inggris teknikal, konsep yang sebelum ini hanya didengarnya dari jauh. Buat pertama kali dia merasakan bahwa apa yang dia bawa sejak kecil bukanlah butiran pelik, ia adalah asas. Ia tidak mudah. Ada hari-hari di mana dia terfikir untuk berputus asa. Musica di mana dia merasa tersisih, terlalu kecil untuk persekitaran itu. Tetapi dia selalu teringat saat di restoran. Kesunyian selepas frasa itu. Beban yang boleh dibawa oleh suara perlahan. Dato' Imran juga berubah tanpa mengumumkan. Dia mula meminta terjemahan berganda untuk mendengar kurang pembentangan yang sudah siap dan lebih banyak soalan mudah untuk mencurigai keyakinan yang berlebihan. Dia tidak menjadi lebih baik hati, dia menjadi lebih atento. Pada suatu petang, dia berselisih dengan Anya di koridor. Dia membawa timbunan dokumen terlalu asyik untuk memerhatikan kehadirannya. "Anya," panggilnya. Dia berhenti serta-merta. "Ya." "Bagaimana ia berjalan?" tanyanya. Dia berfikir sebelum menjawab. "Sukar," katanya. "Tapi adil." Dato' Imran mengangguk. "Itu permulaan terbaik," jawabnya. Dia meneruskan, dia kekal. Bukan rasa syukur yang dia lihat padanya. Ia adalah tanggung jawab, sesuatu yang jarang, sesuatu yang dia sendiri hampir hilang sepanjang tahun. Kontrak itu beberapa minggu kemudian akhirnya ditandatangani. Kali ini tanpa tergesa-gesa, tanpa perayaan, hanya kepastian. Dato' Imran memegang pen seketika sebelum menandatangani, bukan kerana keraguan, tetapi kerana kesedaran. Dia tahu dengan tepat di mana dia berdiri. Apabila selesai, dia menutup bagnya dan bangun. Dia tidak memikirkan kerugian yang dielakkan. Dia memikirkan meja restoran, gadis muda yang tidak mempunyai apa-apa untuk diperoleh, dan betapa hampirnya dia rugi kerana hanya mempercayai mereka yang bercakap lebih kuat. Pada waktu malam, ketika keluar dari bangunan, dia melihat Anya melintasi jalan. Beg galas di belakang, langkah cepat, letih, tetapi tegas. Dia tidak melihatnya. Dan itu bagus, kerana pilihan itu tidak pernah tentang pengiktirafan. Ia tentang kebolehan mendengar dan tentang jenis pemimpin yang dia putuskan untuk menjadi selepas itu. Kadang-kadang, pembohongan terbesar tidak tertulis dalam mana-mana klausa. Ia bersembunyi dalam cara kita belajar mendengar. Atau lebih baik, dalam cara kita memilih untuk tidak mendengar. Di meja itu ada segala yang biasanya dituntut oleh kuasa. Eksekutif berpengalaman, pelabur yang atento, penterjemah yang terlalu yakin untuk dipersoalkan. Semuanya kelihatan terkawal, tetapi bahaya tidak biasanya muncul dengan hebahan. Ia datang menyamar sebagai normality, keyakinan berlebihan, tergesa-gesa untuk menyimpulkan. Dan disitulah di mana semua orang merasa bersedia. Tiada siapa yang perasan kesilapan itu. Tiada siapa, kecuali mereka yang tiada tempat di meja. Anya tidak berada di situ untuk memberi pendapat, tidak berada di situ untuk berunding, tidak berada di situ untuk didengari. Dia berada di situ untuk menghidang, dan mungkin kerana itu, dia mendengar dengan lebih baik. Dia tidak mendengar perkataan-perkataan terpencil. Dia mendengar nada, berat, peninggalan halus, yang hanya mereka yang dibesarkan mendengar bahasa itu pada saat-saat sukar dapat mengenal pasti. Musica.
Sementara semua orang mempercayai terjemahan yang betul, dia perasan apa yang tidak dikatakan. Dan walaupun tahu dia mungkin kehilangan pekerjaan, walaupun tahu tiada siapa yang akan mempercayainya, walaupun tahu bahwa itu bukan tempatnya, dia bercakap musika, tanpa pertunjukan, tanpa penjelasan panjang, tanpa cubaan untuk meyakinkan. Dia bercakap kerana kesunyian baginya akan lebih mahal. Dato' Imran menghabiskan seluruh hidupnya mempercayai bahwa kepimpinan datang dari persediaan teknikal, musika dari resume, dari kehadiran yang kuat. Dan itu tidak pernah bohong. Tetapi malam itu dia belajar sesuatu yang tiada latihan eksekutif ajarkan. Kuasa tidak menjamin wawasan. Dan semakin kuat seseorang bercakap, semakin mudah untuk mengabaikan mereka yang bercakap perlahan. Kontrak itu hampir ditandatangani. Perangkap itu hampir berfungsi. Bukan kerana tidak cekap, tetapi kerana kebiasaan. Kebiasaan untuk sentiasa mendengar yang sama, untuk mempercayai suara yang sama, untuk mengandaikan bahawa bakat seiring dengan status. Apabila kebenaran terungkap, Dato' Imran boleh sahaja meneruskan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dia boleh menganggap semuanya sebagai nasib atau sebagai penyimpangan sementara, tetapi dia memilih untuk berhenti. Dia memilih untuk mengkaji semula bukan sahaja kontrak, tetapi cara dia memandang orang di sekelilingnya, kerana dia menyedari sesuatu yang tidak selesa. Berapa banyak keputusan penting yang dia ambil, mengabaikan mereka yang tidak kelihatan relevan. Berapa banyak peluang yang dia lepaskan, kerana tiada siapa yang mengajarnya untuk mendengar di luar hierarki. Kisah ini bukan tentang penterjemah yang korup, mahupun tentang CEO jutawan. Ia adalah tentang perhatian, tentang nilai tersembunyi pada mereka yang memerhati dalam diam, pada mereka yang tidak menyampuk, pada mereka yang belajar tanpa tahu untuk apa, dan tentang betapa banyak yang dunia rugi apabila hanya menghormati mereka yang bercakap kuat. Pada akhirnya, Anya tidak mendapat peluang kerana menyelamatkan kontrak. Dia mendapatnya kerana seseorang buat pertama kali memutuskan untuk melihat melangkaui fungsi yang dia pegang. Dan Dato' Imran tidak menjadi lelaki yang lebih baik kerana membetulkan kesilapan kewangan. Musica. Dia berubah kerana dia belajar sesuatu yang lebih sukar. Bahaya bukanlah kesilapan, tetapi kesilapan tanpa pernah mendengar mereka yang cuba memberi amaran. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda berada di tempat Dato' Imran, adakah Anda akan mendengar pelayan wanita itu? Atau adakah Anda akan mempercayai sekali lagi hanya pada mereka yang kelihatan bersedia? Dan jika Anda berada di tempat Anya, adakah Anda akan mempunyai keberanian untuk bercakap walaupun tahu Anda mungkin kehilangan segalanya kerana itu? Beritahu di sini di bahagian komen apakah pelajaran terbesar yang ditinggalkan oleh cerita ini. Saya sangat ingin membaca jawapan Anda. Ambil kesempatan dan beritahu saya juga dari mana Anda mengikuti kami. Jika cerita ini membuat Anda berfikir, tinggalkan suka, langgan saluran dan aktifkan loceng. Kerana di sini Anda akan menemui cerita yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk difikirkan. Dan kongsi video ini dengan seseorang yang perlu mendengar ini hari ini. Terima kasih kerana kekal hingga akhir. Sampai cerita seterusnya.